Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik cas elektrostatik. Pernah kena tak bila kita pergi ke pasar raya dan ingin ambil troli, sebelum kita pegang tu rasa pula ada electric shock. Renjatan elektrik ni datang dari mana sebenarnya? Apa yang berlaku adalah terdapat pemindahan cas elektrik antara badan kita dengan troli tu. Okey. So cas statik inilah yang dikenali sebagai cas elektrostatik, iaitu topik yang kita tengok hari ini. Cas elektrik terdiri daripada dua jenis, iaitu cas positif dan cas negatif. Cas positif ini dikenali sebagai proton dan cas negatif dikenali sebagai elektron. Cas yang sama jenis ini akan saling menolak. Kalau sama jenis, dia tak mau kawan. Okey, proton dengan proton, elektron dengan elektron akan saling menolak. Tapi apabila proton dan elektron, cas yang berlainan jenis, dia akan saling menarik. Okey, dua jenis yang berlainan baru dia nak duduk bersama, baru dia nak jadi kawan. Okey. So, daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik di atas ini dikenali sebagai daya elektrostatik. Okey, daya elektrostatik. Apabila ada dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama, ini penting ya, mesti ada geseran, ada digosok bersama, ada berlakunya geseran. Apa yang berlaku ialah elektron akan lari. Apa maksud Cikgu Teo? Elektron akan bergerak. Okey. Proton pula dia duduk diam-diam, dia tak akan bergerak. Okey, ingat, proton tidak akan bergerak, hanya elektron sahaja yang nakal. Okay, hanya elektron sahaja yang akan bergerak daripada satu bahan ke bahan yang lain. Okay. So, kita tengok gambar raja ni. Bilangan proton berapa biji sini? Ada 5. Elektron pun ada 5. Apabila bilangan proton dan elektron sama banyak, jadi bahan ini adalah neutral. Dia tak ada cas. Tapi, tengok sini. Sudah ada kawan baru. Elektron sudah tambah 2 biji. Okey, elektron kita jadi 7. Proton tetap 5. Sebab proton, ingat Cikgu Teo kata dia duduk diam-diam, dia tak akan bergerak. Okey, so bahan ini sudah menerima elektron yang baru. Apabila sesuatu bahan tu menerima elektron, dia akan menyebabkan bilangan elektron ini melebihi bilangan proton. Maksudnya elektron lebih banyak lah, berbanding dengan proton. Jadi bahan ini dikatakan sudah bercas negatif. Tak, kalau satu bahan itu boleh terima elektron, dia boleh juga hilang elektron. Tengok keadaan di sini. Proton sama lagi. Okey, proton dia tak bergerak. Tapi elektron tinggal 2 saja. Yang 3 lagi hilang. Okey, so dia sudah kehilangan elektron. Jadi bahan ini sekarang ada bilangan proton yang lebih banyak. Jadi bahan ini adalah bahan bercas positif. Kita tengok satu aktiviti. Kita perlukan satu kain bulu, sikat, dan juga kita carik-carik sikit kertas. Bagi dia jadi cebisan yang kecil-kecil atas meja. So semua 3 bahan ini adalah neutral. Semua tidak ada cas. Tapi lepas ni kita ambil kain bulu ni dan kita gosok dekat sikat tu. Apabila kita gosok sikat ni dengan kain, ingat ada geseran, ada berlaku digosok tu. So elektron akan lari. Elektron lagi. Positif, proton tidak akan bergerak. So, elektron akan dipindahkan daripada kain bulu ke sikat. Sekarang, sikat sudah menerima elektron. Jadi, sikat ini akan bercas negatif. Lepas kita gosok dengan kain bulu. Dan bila kita dekatkan sikat ini dengan cebisan kertas tu akan ditarik ke arah sikat. Seolah-olah ada magic tau. Sikat tu tiba-tiba boleh angkat kertas yang atas meja tu. Apa yang berlaku di sini ialah sikat bercas negatif. Maksudnya elektron lebih banyak. Dan dekat kertas ni kan ada proton dan juga elektron.
bahagian proton ini akan ditarik oleh sikat yang bercas negatif. Ingat, lain jenis cas dia akan saling menarik. Okey. So, satu bahan itu, kita tak boleh nak tengok ada berapa proton, ada berapa elektron, nak kira-kira, tak boleh. Jadi, macam mana kita nak tahu dia neutral ke, bercas positif ke, negatif ke, ada cas ke, tak ada cas? Sebenarnya, ada sejenis alat, nama dia elektroskop. Alat ini boleh kesan sama ada objek itu neutral atau bercas. Okey, so tengok sini. Apabila kita letak atau dekatkan satu objek yang neutral di atas ini, tidak ada apa yang berlaku. Kerajang emas kat bawah ni dia tak akan mencapar, dia duduk diam macam tu je. Okey, tapi kalau objek di atas ni bercas, sama ada positif atau negatif, sama je. Okey, dia akan bagi tindakan ataupun reaksi yang sama, iaitu kerajang emas kat bawah tu akan mencapar. Maksudnya dia akan buka macam tu. Okey, kenapa? Kita tengok satu persatu. Apabila objek di atas ini bercas positif, siapa yang bergerak? Elektron. Elektron kat bawah ini ditarik ke atas sebab tak sama jenis kan. So elektron nak naik atas untuk berkawan dengan positif. So elektron apabila dia bergerak ke atas, kat bawah ni, okey, kerajang emas ni dua-dua ni jadi positif pula. Sebab hilang elektron, sini pun bercas positif, sana pun bercas positif. So dua-dua sama jenis cas, dia tolak. Dia tak suka, dia akan tolak. So dia mencapar. Kalau bercas negatif pula macam mana? Terbalik perjalanan dia. Yang elektron dekat objek ini akan turun ke bawah. Sebab kat bawah ni ada proton. Kat atas ni dia bercas negatif. So apabila dia mengalir ke bawah macam tu, okey, dua-dua bahagian ni bercas negatif pula. Okey, ini sini pun negatif, sana pun negatif, sama jenis, saling tolak. So dia mencapar. Tadi kita sudah tengok satu contoh di mana ada kena renjatan elektrik apabila kita cuba pegang troli kan. Okey, apa lagi contoh yang ada? Kejadian kilat juga adalah disebabkan oleh elektrostatik. Macam mana kilat boleh jadi? Okey, ingat lagi tak tadi Cikgu Teo kata mesti ada geseran. Jadi awan dekat langit ini dia boleh bergerak kan. So dia bergeser dengan udara. Nah ini menyebabkan awan ini dicas dengan cas elektrik. Jadi cas negatif yang ada dalam awan ini akan tertarik kepada cas positif yang ada di permukaan bumi ni. Jadi dia lompatlah dari awan ke permukaan bumi. So apabila ini berlaku, terjadilah kilat. Okey, dia boleh juga terjadi antara awan dengan awan ya. So kalau sini ada negatif, sana ada positif, dia boleh lompat daripada yang negatif ke positif juga. So terjadi juga kilat. Kalau elektron tu, cas tu boleh sampai ke bumi kan bahaya. Jadi kita perlu konduktor kilat dan pasang pada bangunan, terutama sekali bangunan yang tinggi. Apa yang konduktor kilat ini buat adalah dia sediakan satu lintasan. Lintasan tu maksudnya dia macam bagi satu jalan lah, supaya cas elektrik tu terus dimasukkan ke dalam bumi. Okey, dia menyediakan satu lintasan dan bawa cas tu terus masuk ke dalam bumi supaya bangunan ini boleh dilindungi daripada disambar oleh kilat. Satu lagi, bila kita cuba nak lap TV tu, aduh, penatnya kenapa? Cepat berhabuk. Kita lap dia berhabuk. Kita lap lagi, sekejap lagi dia berhabuk balik. Kenapa? Kenapa skrin TV cepat berhabuk? Sebab skrin TV ni ada cas juga. Dia cas positif. Okey, dia bercas positif dan dia akan tarik habuk. Dia akan tarik cas negatif yang ada pada habuk. Sebab tu kita sudah lap, dia tarik balik. Kita lap, dia tarik lagi habuk yang baru. So dia cepat berhabuk. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Kita boleh cuba guna kain microgendian. Kain ini kalau dalam bahasa Inggeris nama dia microfiber.
Okey, microfiber. Dia dibuat daripada bahan anti-elektrostatik. Jadi kalau kita lap dengan kain jenis ini, skrin TV tidaklah cepat berhabuk. Okey. Itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.